Umir. Duduk sini. Duduk situ. Duduk. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. تحية مباركة تحية وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala di antara maghrib dengan isyak untuk mengambil keberkatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pinjaman. Mudah-mudahan dengan waktu ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Sesiapa yang memberikan waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disabdakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum daripada hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyakkah waktu yang telah aku berikan kepada kamu, di manakah kalian menggunakannya? Maka mudah-mudahan waktu dan umur yang kita diberikan peluang untuk berada saki baki dunia ini, minta maaf saya cakap, ada di antara kita yang umurnya mungkin sudah lanjut 70 tahun ke ada yang lebih lagi. Ada orang umurnya 90 tahun masih dipanjangkan umur lagi. Ada orang umurnya 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi masing-masing tidak mengetahui apakah ajalnya sudah sampai. Kadang-kadang orang muda rasa dia punya umur lagi panjang, tapi rupa-rupanya dia lagi awal dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tidak ada seorang yang boleh merasakan bahawasanya umurnya akan panjang ataupun umurnya masih ada. Sebab itu disebutkan di dalam satu riwayat, kata-kata qala al-qail mengatakan, berapa ramai orang menyediakan, berapa ramai orang menyibukkan waktunya untuk masa hadapan, dia tak sedar rupanya kain kafan sudah berada di sebelahnya. Maknanya tak ada manusia yang tahu, tak ada manusia yang tahu umurnya berapa lagi. Mungkin ada sebahagiannya rasa, oh saya 2 minggu lagi mungkin saya akan buat program, ataupun saya ada function. Rupa-rupanya lepas balik daripada solat, dia kembali ke rahmatullahi alaih. Banyak berlaku. Ada satu kisah, seorang isteri menunggu-nunggu suaminya balik. Suaminya siapa? Suaminya ustaz. Ini kena batang tubuh ni. Suaminya ustaz. Ustaznya, suaminya pergi ziarah orang sakit.
Dia kata kepada isterinya, abang nak ziarah orang sakit. Tapi lama sudah midnight, tak balik-balik lagi. Orang perempuan ni kalau suami tak balik, silap bulan dia fikir lain ni. Dia kata, mana abang aku pergi ni? Pergi ke mana dalam diam-diam buat cerita, barulah jadi abang Jamil. Butang aku mana pah. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan cerita itu, si isteri tunggu sampai bimbang. Apa yang nak buat ni? Tanya dengan orang, kata memang ada, dia memang ziarah orang sakit tu. Lalu beritahu polis, adu, tak boleh buat apa-apa melainkan lepas 24 jam. 24 jam baru boleh. Apa saja aduan dia tak boleh ambil sampai satu hari, satu malam baru boleh. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, polis baru cari kereta suami dia ustaz tu ada di tepi jalan. Lampunya masih ada signal lagi. Mana signal tepi. Polis pun datang, ketuk dia punya tingkap. Tek. Dia ada di dalam. Ketuk, tak bangun-bangun. Tak bangun-bangun. Bila akhirnya dapat buka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cerita karbon monoksida, bukan cerita tidur tengah tepi jalan, tak. Rupa-rupanya memang pergi kembali ke rahmatullahi alaih. Ustaz yang nak rawat, nak ziarah orang sakit sebab dia ada ilmu rawatan Islam ke, rawatan apa ke, boleh baca zikir ke, wirid ke, ratib ke, dia lebih pergi awal daripada orang yang sakit. Orang yang sakit dah sihat. Faham ke tak? Maknanya dalam dunia ni jangan rasa dirinya panjang umur, tapi rasanya biar aku kembali kepada Allah, aku ada amal yang boleh dibawa. Sebab itulah kita hari ni, apa yang kita buat ni untuk bawa ke sana. Yang kita solat, yang kita zikir, yang kita wirid. Sebab itu kata ulama ahlu sunnah wal jamaah ataupun ulama ahlillah, ulama yang dekat dengan Allah SWT, dia kata jangan sibuk mengira kuantiti amalan kamu, tetapi fikir kualiti amalan kamu. Jangan sibuk, saya ni dah ada majlis ilmu, saya ni saya hadir ini, saya hadir maulid, saya hadir ni. Tapi silap hari bulan yang hadir-hadir itu rasa bangga, sombong dengan orang lain. Akhirnya amalannya nanti diambil sikit. Dia jadi muflis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan balik kembali kepada Allah dalam keadaan muflis, bankruptcy, bankruptcy. Sahabat Nabi kata, Rasulullah kata, manil muflis? Siapa itu yang muflis? Sahabat kata, ya Rasulullah, muflis tu maknanya dia tak ada harta benda. Dia tak ada harta benda. Nabi kata, lah. Nabi SAW ada apa kata? Ada matematik agama. Nabi SAW ada matematik agama. Matematik agama tak sama matematik dunia. Walaupun 2 kali 5 10, 10 bagi 5 2, tapi matematik Nabi Allah yang ajar. Allah kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, cakap kepada umatmu, manil muflis? Apa dia muflis? Kita semua tahu bankruptcy, betul? Bankruptcy, ya, muflis. Tapi Nabi kata apa? Alladhi ya'tuna ila Allah bi amalin kathir. Dengar. Kita ni hari ni, zaman sekarang ni, banyak sangat kena curi. Amalan kita banyak sangat kena curi. Minta maaf cakap, duduklah masjid 24 jam ke, iktikaf ke, qiyamul lail ke, tapi sedar tak sedar amalan kita dicuri dengan sebab perbuatan kita, disebab mulut kita.
disebab perasaan kita. Apa kata Nabi SAW? Al-muflisu alladhi ya'maluna ila Allah bi amalin kasir. Muflis tu dia bawa amalan banyak daripada dunia ni, amalan banyak. Walakinnahu fi dunya yatakallam ahad, yaghtab ahad, yasubbul ahad, yu'zi ahad. Di dunia manusia tak aman dengan dia, walaupun dia semayang malam, walaupun dia hatta yang mengajar ilmu. Jangan ingat mengajar ilmu selamat. Jangan ingat tuan guru je. Oh, tuan guru, syekh. Di sisi Allah, Allah tak kira orang tu tinggi ilmu besar mana pun, amalannya banyak, mengajar banyak. Tak. Allah pandang ma fi qulub, apa yang ada dalam hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dunia mengganggu orang ni, kutuk orang ni, caci orang ni, hina orang ni, kata orang ni, ngumpat orang ni. Nanti di hari akhirat kelak, dia bawa amalan tu, orang yang dia caci tadi, ambil dia punya amalan, kutuk, ambil, hatta la syai' lahu, sehingga tak ada apa-apa kat dia. Yang dia bawa banyak ni, yang dia bawa banyak, tapi dia sampai ke Allah, habis. Belum lagi, ada lagi. Hatta yaghliq, maknanya habis. Datang yang seorang masih meminta lagi. Kau dulu buat aku, kau buat zalim pada aku, kau hina aku. Allah kata dia menghina orang ni sedangkan orang ni baik, sedangkan orang ni betul tak buat. Hati-hati ni. Yang kita tahu, dengar-dengar, jangan cepat hukum. Sila bulan, apa yang kita dengar bukan sebenarnya. Jadi kita termasuk di antara orang yang akan ambil hak kita. Dia minta, Allah kata bagi dia. Malaikat kata, ya Allah, nak bagi apa? Tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa dah. Allah kata, hal indahu zunub, adakah dia ada dosa? Oh, ni berat. Ni berat. Ni muflis. Ni muflis sebenar di sisi Allah. Adakah dia ada dosa? Ya. Ambil dosa dia, letak kat orang ni. Dosa tu transfer. Dosa yang orang ni buat tadi, transfer kat dia. Nak selamat apa tuan-tuan? Nak selamat apa tuan-tuan dan puan? Berapa ramai kita hari ni dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan Instagramnya, dengan Telegramnya, dengan TikToknya, mengata orang tak sedar, rupa-rupanya itulah muflis bagi dia. Hati-hati. Minta maaf saya cakap, ni 2023, saya pun termasuk. Umur dah naik, maknanya semua orang akan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'man bawa'ihu, maknanya jangan rasa aman bila buat hal orang, bila buat mengenai orang, jangan rasa aman, sebab belum tentu. Sebab itu ilmu agama Islam ni sangat cantik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kaedah uslub. Ya ayyuhallazina amanu, na'am ya Allah, na'am, kami orang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum itu mencaci kaum yang lain. Tengok, tak kiralah saya kaum Melayu caci kaum Cina, kaum Cina caci kaum India, kaum Cina caci kaum Bangladesh, Bangladesh caci kaum Melayu, Afrika caci kaum Arab. Ini semua Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab Allah kata belum tentu orang yang dicaci itu adalah hina di sisi Allah SWT. Jadi maknanya kita tak tahu. Tapi kan ayat tu dia ada spesifik. Tadi kaum,
Minta maaf ya ibu-ibu, minta maaf ya perempuan. Allah kata, dan janganlah seorang wanita, wanita, poin tepat pada wanita, jangan wanita caci mencaci dan sama lain, kutuk mengutuk dan sama lain, kerana boleh jadi orang yang dikutuk, dicaci itu lebih baik daripada orang yang mencaci. Allahu Akbar. Ni kaedah Islam. Mudah-mudahan Allah pelihara lidah kita, pelihara mulut kita, pelihara perasaan kita, perkataan kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Ya, jap. Mana ni? Okey. Buka muka surat 7. Buka muka surat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Umar dengar. Hari ni saya bawa anak saya. Anak saya ni dia ada kelebihan sikit. Dia lawan pedang. Dan dia apa? Hari tu dapat nombor 3. Dia 8. Dia dah banyak lawan lah. Dekat Singapura dia lawan, dekat apa ni? Dekat mana? Dekat Malaysia. Tapi itu semua lawan international. Dia lawan fencing, lawan pedang ni. Anak-anak saya ni sebenarnya Allah kurniakan kami ni anak anak khas. ADHD, autism, mild autism. Jadi dia nak fokus tu, kita bagi dia main pedang ni. Katanya main pedang ni di antara fokus pada anak-anak ni. Ada yang kata juga main kuda. Sebab kuda ni dia boleh bentukkan jiwa. Kuda. Memanah pun sama. Itu sunnah Nabi SAW. 3 benda di 3 riadah atau 4 riadah yang Nabi SAW suruh kita buat, bahkan itu menjadi sunnah. Berenang. Yelah Ustaz, saya hantar anak saya berenang Ustaz. Saya dapat seorang bapa tu, kalau anak kamu laki perempuan? Perempuan tu. Habis dia mandi macam mana? Dia pakai bikini. La ilaha illallah. Nak ambil sunnah tapi pakai bikini. Saya kata boleh lah, tapi kalau boleh janganlah bagi anak pakai bikini. Itu bukan sunnah lagi, itu punah namanya. Bapak ni pun nak sunnah, tengoklah juga. Lepas tu seorang lagi memanah sunnah. Nabi SAW suruh kita rimayah, memanah. Yang kedua lagi, ketiga, Nabi suruh kita naik kuda, berkuda. Yang keempat, memain pedang. Jadi ini semua sunnah Nabi SAW. Kalau ada anak-anak kita boleh buat, boleh dilatih, itu lagi bagus. Itu sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku di zaman kerosakan umatku, maka dapat pahala mati syahid. Dengar Umar, tu hadis tu. Rasulullah kata, barang siapa menghidupkan sunnahku. Main pedang tu sunnah. Main pedang tu sunnah. Menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku nanti di hari akhirat kelak macam ni. Nabi tunjuk. Makna dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hidupkan sunnahku di zaman kerosakan umatku, akan mendapat pahala 100 mati syahid. Itu semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kalau boleh ada program-program macam hidupkan sunnah Nabi itu, bawa lah anak-anak, supaya anak-anak ni kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu buat kem-kem cuti sekolah. Ada anak-anak tak biasa makan kat dulang, makan talam. Kali bila dia makan, dia rasa seronok ya, itulah Nabi kamu punya makan dengan sahabat-sahabatnya. Kita ajar dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, risalah ini terbagi kepada beberapa fasal. Aku telah membahagikan tulisanku dalam risalah ini kepada beberapa fasal, dengan mengatakan pada tiap-tiap fasal nanti ungkapan ini. Ni buku ni dia akan tunjuk macam seorang bapa ajar anak, ataupun seorang guru ajar anak murid. Tak, tengok
dia akan sebut, hendaklah kamu membuat begini begitu. Dia akan cakap, pada waktu siang buatlah begini, pada waktu duha buatlah begini. Ada dia. Bermaksud hendak menunjukkan kata-kata itu terlebih dahulu kepada diriku. Maknanya nak menunjukkan bahawasanya orang yang bercakap itu buat dahulu. Orang Melayu kata, cakap tak serupa bikin. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu mengajak manusia kepada kebajikan? Adakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, akan tetapi kamu lupa diri sendiri. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, bahkan kamu ni adalah ahli kitab. Ayat ni sebenarnya tuju kepada ahli kitab. Maknanya ahli kitab Nasrani, ahli kitab Yahudi. Sebab mereka lebih tahu. Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu tak? Yahudi ni dia kenal Nabi Muhammad lebih awal daripada Nabi Muhammad sampai. Dia kenal, dia tahu Nabi Muhammad. Sebab tu Raja Hercules yang jumpa sahabat Nabi tu, dia tanya, dia kata, apa yang ada pada Nabi kamu? Lepas tu dia cakap, dia kata, kami sebenarnya lebih tahu dia, bapa dia, moyang dia, keturunan dia, dan sahabat-sahabatnya. Maksud sahabat-sahabatnya bukan sahabat ni, Nabi terdahulu. Lalu dia boleh buka dia punya khazanah. Ni yang orang kata ni, dia ada gambar Nabi terdahulu. Maknanya itulah dia ahlul kitab. Ahlul kitab dia tahu siapa Adam, siapa Saleh, siapa Ibrahim, siapa Lut, siapa Ismail, siapa Ishak. Dia tahu siapa. Bahkan sahabat ni tadi, bila dia tengok muka, dia ada gambar. Dalam riwayat tu kata ada gambar. Tapi janganlah anggap gambar tu mungkin macam fotokopi. Dia resam, lukis. Lukis. Syariat dulu lukis boleh. Lukis maknanya lukis. Tapi kita hari ni, kalau lukis tu digambarkan juga macam kita membuat memahat berhala. Tapi kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah, dia bukan lukis tadi tu, dia iktikad. Dia semua main dalam hati. Sebab tu kalau dalam hati kita sembah benda tu, maknanya jadi kufur lah. Tapi kalau hanya letak je gambar, contoh gambar kita letak, tak ada iktikad apa-apa, tak ada, tak jatuh pun, tak jatuh kufur pun. Walaupun ada sebahagian yang syadid. Ada. Masa saya belajar kat Yaman, ada ulama dia tak bagi tangkap gambar. Dia tak bagi tangkap gambar. Kalau ikutkan mazhab Hanafi, dia tak terima gambar ni. Dan sebahagian mazhab Syafi'i. Tapi dia tak adalah kata kafir ke, tak ada. Dia tak nak. Dia tak nak tangkap gambar. Ada sebahagian ulama ni, kalau kita tangkap gambar curi-curi, tak jadi gambar tu. Oh, tengok aura. Tapi yalah, mungkin kita tak payahlah cakap apa, itu secara kebetulan lah. Kebetulan. Tapi memang tak minta izin lah, orang Melayu kata. Minta lah izin dulu, Syekh, boleh tak gambar tak? Boleh. Selalunya ulama-ulama, kalau kita minta izin, gambar tu jadi. Kalau tak minta izin, tak jadi. Itu ulama-ulama kat Yaman. Kami biasalah jumpa ulama-ulama macam tu. Tapi hukum gambar sebenarnya tak ada masalah. Sebab apa? Dia menangkap cahaya. Hukum gambar ni menangkap cahaya, pantulan cahaya. Maknanya dia bukan lukis, dia bukan pahat. Yang hadis kata Nabi SAW masuk, Sayyidina Umar masuk, lepas tu tengok ada Rasulullah SAW masuk, lepas tu Rasulullah tengok ada macam patung-patung, lepas tu Rasulullah patahkan. Itu sebab itu dulu tempatnya sembahan Majusi.
sembahan Yahudi. Itu lain. Itu bukan. Maknanya gambar boleh. Cuma iktikad kita dalam gambar tu, kalau kita iktikad dia sebagai orang yang apa ya, maknanya ada pemujaan, tak boleh. Tapi kalau gambar biasa tak ada masalah, dia tak ada iktikad apa-apa. Baik, ungkapan semacam ini tentulah memberi kesan kepada diri setiap orang yang membacanya. Moga-moga dengan itu insya-Allah ta'ala aku akan terselamat daripada celaan dan ancaman yang warid dari dalam agama yang ditujukan kepada orang yang mengatakan sesuatu lalu tiada dibuatnya. Ni maknanya Rasulullah SAW, pengarang kitab ni mengajar kepada kita berhati-hati kepada orang yang bercakap tapi dia tak buat. Ada satu kisah berlaku kepada Imam Abu Hanifah, kalau tak silap saya. Masa dia mengajar, lalu dia buka soalan. Tiba-tiba ada orang tanya, "Ya Imam, saya ada soalan." "Apa soalan kamu?" "Soalan saya nak buat amalan puasa. Saya nak puasa Rejab, Syakban, Ramadan 3 bulan terus. Boleh tak?" Imam pandang dia. Nanti saya jawab. Dia kata nanti saya jawab. Lepas tu orang tu pun tunggu tak jawab pun. Sekali lagi dia datang pengajian, tak pernah jawab. Lama dah, sampai setahun. Lepas tu masuk tahun kedua, tengah mengajar, dia kata dulu ada orang tanya soalan kat saya, Imam Abu Hanifah kata dulu ada orang tanya dengan saya, boleh tak kita puasa Rejab, Syakban, Ramadan berterusan? Okey, jawapannya boleh. Dia kata macam tu, jawapannya boleh. Lepas tu rupanya orang yang bertanya tu, dia ada kat situ. Dia pandang, itu je jawapan dia. Okeylah, lepas habis pengajian, datang dekat Imam. "Imam, kalau puasa Rejab, Syakban, Ramadan boleh?" "Boleh." Imam ingat tak saya?" Dia pun lupa, ingat lupa. "Siapa awak?" "Saya lah yang tanya dulu tu." "Oh, dia tak, ya betul. Boleh." Dia kata boleh. Lepas tu dia kata, "Imam, saya tanya tahun lepas, hari ni baru dapat jawapan." Lalu dia kata, "Oh begini, apa yang kamu tanya tadi saya belum amalkan. Lepas kamu tanya tu saya buat, dan hari ni saya jawab." Allahu Akbar. Tu nak tahu tuan-tuan, itulah dia imam mazhab. Tu imam mazhab kita. Yang kita hari ni duk bergaduh, yang ni kata yang ni kata mazhab Syafi'i, yang ni kata Maliki, yang ni kata Al-Quran Sunnah, yang ni semua. Tapi nak contohi mereka macam mana kehebatan mereka punya amalan. Sebab tu saya boleh pegang ke perkataan, saya kata imam mazhab ni bukan faqih saja. Dia bukan masalah fiqh saja. Dia bukan masalah halal haram, ada dalil tak ada dalil. Bukan. Mereka ni lebih warak daripada kita. Mereka ni bukan gambaran dia hanya bab fiqh. Oh ni halal haram. Tak. Mereka ni warak. Imam Abu Hanifah ketika mana masih hidupnya, ada dengar sejuk lah. Tagak Baba pun kalau sejuk-sejuk ni. Okey, baik. Allahumma shalli. Imam Abu Hanifah ni, cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia toke fabrik jekyll. Macam jekyll lah, tapi bukan jekyll hari ni. Jekyll hari ni jangan pandang. Kita pandang maknanya fabrik tu. Tukang fabrik. Bukan tukang fabrik, kedai. Dia ada kedai gedung, bergedung-gedung, kain ela ada kat dia. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni kaya, jutawan. Imam Syafi'i miskin, orang petani. Tu beza imam ni. Imam Abu Hanifah satu hari dia nak musafir. Dia cakap dengan wakil dia,
Dia kata, aku wakilkan kamu untuk jaga aku punya kedai ni. Nanti kalau ada orang nak beli, kamu jadilah ganti aku. Mana kamu bolehlah jualkan. Cuma di sini, sini. Kamu nampak tak kain-kain tu? Nampak? Kain-kain tu semua ada aib. Ada aib, ada rosak. Kalau orang nak beli, setengah harga. Jangan bagi harga yang asal, sebab ada rosak. Kita kalau harga rosak ni apa bukan. Kita ni kalau yang second hand tu apa? Ala kedai apa tu? Reject shop. Reject shop. Reject shop tu bukan harga mahal, harga setengah. Setengah harga ke apa semua. Itu Imam Abu Hanifah kata, nanti kalau ada orang nak beli ni, cakap dengan dia, kain ni ada aib, jadi harganya kurang. Baik. Imam Abu Hanifah pun berjalan, safar, musafir. Jalan-jalan, dah pergi, datang seorang nak beli, saudagar. Saudagar nak beli, saudagar muallim. Sadik Segaraga. Sadik Segaraga sudah datanglah. Dia nak beli kain, kain ela. Tapi dia ni kaya, nak beli semua. Dia kata, saya nak beli semua. Dan dia tunjuk yang tu sekali. Yang kawan ni, yang wakil Imam Abu Hanifah ni, lupa. Dia lupa tentang yang kata pesanan dia tadi, wasiat dia tu. Lepas tu dia pun ambil duit, dia pun ni. Lepas tu orang tadi yang beli tadi, saudagar tadi, Sadik Separaga, sudah jalan. Berjalan, jalan. Dia pun musafir juga. Ditakdirkan Allah yang Imam Abu Hanifah berjumpa dengan Sadik Segaraga tadi, saudagar tadi. Dia kata, banyaknya awak beli kain. Ya, saya beli kain tadi dekat kedai, dekat gedung. Lepas tu dia nampak, ini sekali awak beli. Ya. Berapa harga ni? Kata sebut. Dia, masa awak beli tak ada apa-apa cakap ke? Tak ada. Dia pun cakap, oh ya ke? Okey, baik. Lepas tu Imam Abu Hanifah pun balik, jumpa dengan dia punya wakil tu. Dia pun kata, apa yang awak, macam mana kedai? Oh, Alhamdulillah, perniagaannya sukses, bagus semua. Tadi ada seorang saudagar, dia beli semua kain. Oh, dia beli semua kain. Lepas tu macam mana? Oh, saya ni untung kita. Ni dia bagi. Lalu dia tanya, kamu ingat tak saya ada bagi nasihat? Saya bagi apa? Nasihat lah. Yang mana Dia lupa. Dia kata, kan saya kata ada kain yang ada aib, ada kurang, kamu kena bagi dia setengah harga. Allah, lupalah saya tu. Jadi dia kata, mana duit tu? Bila dia bagi je duit tu, dia ambil semuanya, dia infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada anak murid tanya kepada Imam Abu Hanifah, kenapa kita tak ukur dia berapa harga yang aib tadi, buang, bagi je lah. Lalu dia kata, tidak, apabila duit itu masuk semuanya, aku takut aku telah mengambil hak yang benar dengan hak yang tak benar. Jadi dah bercampur. Sedangkan kalau ikut hukum, tak apa, ambil yang tu. Tapi nak ceritakan ni warak. Warak ni bukan benda buat-buat. Dia kalau betul warak, dia jadi macam tu. Macam kita lah, keluar masjid sembahyang Jumaat, selipar kita kena ambil orang. Kita pun berkeluar, kawan pun kata, mana selipar? Kali kawan kata, tu pakai slipper tu slipper masjid. Slipper masjid tu tak apa, pakai. Yang kawan yang seorang lagi ni tunggu lagi, keluar lagi seorang, padahal dia dah ambil kawan dia punya. Seorang. Last kali orang yang paling lewat last kali tak ada slipper. Ini kalau warak, dia tak pakai slipper orang. Dia balik dengan kaki ayam.
Itu ataupun dia beli selipar baru. Wallahu taala a'lam. Baik. Dan juga dari ancaman yang warid tentang orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tiada mengamalkannya, dia menyuruh berbuat sesuatu tetapi dia sendiri tidak buat, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW berikut: yu'maru bil alimi ilan nar. Sejuk sejuk boleh slow sikit, tutup apa. Yu'maru bil alimi ilan nar fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha bin nari kama yadurul himar birraha. Fayajtamiu, sejuk kamu ni sejuk lah. Fayajtamiu alaihi ahlun nar fayaquluna ma balul ab'adu qad azana ala ma bina fayaqulu innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi. Akan diperintahkan orang alim itu diseret ke neraka. Allahu akbar. Bimbang. Siapa yang bimbang pertama? Ustaz tuan guru, syekh, kiai, baba, semua ni ustaz, motivator. Kalau hari ni upgrade lagi, pencetus ummah, dai muda, imam muda, semua. Yang nama-nama ada gelaran-gelaran ni, gelaran mendidik. Hati-hati, akan diperintahkan orang alim itu diseret ke neraka. A'adzanallahu minhu. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah, janganlah aku termasuk di antara orang yang disebutkan ini ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, biarlah apa ajaran, apa pengajian yang aku ajar pada hamba-hambamu ini ya Allah akan menjadi penyelamat untukku nanti di hari akhirat kelak ya Allah. Jangan jadikan itu hujah untukku untuk masuk api neraka-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Orang alim akan diperintahkan orang alim itu diseret ke neraka. Maknanya yang pertama sekali, orang yang ada ilmu, orang yang mengajar akan diseret ke neraka. Lalu terburailah isi perutnya ketika diseretnya mengelilingi perut neraka itu. Diseret tu, orang-orang alim ni diseret perut neraka sebagaimana seekor keldai mengelilingi batu giling. Dekat, mungkin kat sini tak pernah tengok kot, dekat negara Arab, dia nak hancurkan gandum ke apa, dia nak orang kata macam kisar apa ni, tepung, dia akan letak keldai itu, dia tutup mata keldai itu, dia ikat, maknanya diikat pada kayu tu, jadi dia tolak, dia pusing. Kesian keldai, tapi itulah kerja dia pusing pusing supaya hancur kan apa ni, kisar tadi tu, supaya dia lebih apa kata, lebih apa dipanggil ya, lebih halus, lebih halus lagi. Itu cara orang Arab dulu. Kalau tuan-tuan pernah tengok filem Arab sekarang ni ada orang masyhur tengah tengok filem Arab Turki. Filem Arab Turki. Dia nak kaitkan dengan filem Arab Turki zaman dulu, tapi dia punya pelakon, ya salam, Halimah Hatun, apa lagi, Bala Hatun, memang comel, ya salam. Ustaz pun mau tanggal serban. Tapi sebab nak tengok, tembak, memang bangga lah kita tengok. Dengan dia main. Ada orang main kuda. Dia tanya dengan saya, dia kata, Ustaz, naik kuda sebelah kanan ke sebelah kiri? Saya pun, dia kata, Nabi SAW naik kuda belah kanan ke belah kiri? Saya pun main kuda, ada naik kuda belah kanan ke belah kiri? Dia akan naik belah kiri, sebab pedang dia letak sini. Sebab itulah
kita tengok permainan filem Turki Uthmaniyah tu, kita akan tengok macam mana watak yang diorang pakaikan. Dekat tangan mereka ada macam cincin yang besar, sebab dekat situ dia nak sangkut dia punya pedang. Sangkut dia punya pedang. Jadi maknanya dia punya cerita tu, dia nak rakamkan filem tu macam zaman dulu tu. Bagi saya berjaya lah, kan, berjaya. Walaupun sebenarnya dia berlakon dekat Turki punya tempat mana-mana dah. Tapi memang cantik lah, dengan naik kuda yang dia main. Lepas tu dia tunjukkan Ertugrul tu, dia tunjukkan Osman, main pedang tu. Memang watak dia hebat lah. Azan tu, Umi nak azan? Tu namanya beduk. Zaman dulu sebelum azan dia beduk dulu, tapi ini digital punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi fil adir warhamu kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daiman fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi hadis yang kita baca sebentar tadi menunjukkan bahawasanya teguran Allah kepada orang alim dahulu. Sebab orang alim dia tahu ilmu, dia tahu apa yang dia cakap, dia tahu kenapa kena buat, kenapa kena tinggal. Tetapi sayangnya dan malangnya, apa yang disuruh orang tapi dia tak buat. Ini yang bahaya.
Kalau tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan puan ingat, inilah cerita bagaimana Salman Al-Farsi akhirnya jumpa Rasulullah SAW. Siapa ingat cerita Salman Al-Farsi? Salman Al-Farsi ni, dia asalnya daripada kelompok Majusi. Dia keluarga daripada kelompok Majusi. Tapi dia ni berkhidmat kepada paderi. Salman Al-Farsi ni dia berkhidmat kepada 3 paderi sebelum dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kalau orang kata khidmat yang betul-betul telus. Dia tak ada fikir lain melainkan aku khidmat betul-betul pada guru aku ni, pada orang yang aku rasa hormat, aku sanjung tinggi. Sebab tu Salman Al-Farsi ni orangnya setia. Salman Al-Farsi ni bukan Farsi tu Paris Farsi ni Iran. Salman Al-Farsi ni dia pernah berkhidmat kepada 3 paderi. Paderi-paderi ni semuanya khianat kepada agama mereka. Maknanya apa kan? Mengajar manusia tapi dia tak buat. Yang pertama punya paderi, ketika mana Salman berkhidmat kepadanya, maknanya khidmat, kita tahu khidmat. Jadi apabila dia khidmat, satu hari dia tunggu dekat gereja, tak ada apa kata, dia punya paderi tu tak datang. Dia pun kata, mana paderi ni? Dia pun pergi dia tanya orang-orang. Dia pun tak tahu rumah paderi tu kat mana. Tapi akhirnya dia cari-cari, dia jumpa. Sebab orang kata dia selalu lalu jalan ni. Lepas tu dia tengok ada rumah besar. Dia kata, ni rumah siapa ni? Besar sangat. Kalah gereja pun kalah. Jadi dia pun kata, apa tu ada orang, dia tanya, ni rumah siapa? Oh, ni rumah. Dia pun dengar, ni rumah dia. Oh, besar rumahnya. Lalu dia pun minta izin, boleh saya masuk? Lepas tu orang kata, masuklah. Lepas tu dia kata, tuan, mana? Lepas tu tiba-tiba ada seorang dalam rumah tu kata, masuk. Dia masuk tengok tuan dia dah baring. Dia dalam hayat nazak. Hayat orang kata nyawa-nyawa ikan. Dia pun kata, tuan, patutlah saya cari tuan tak datang-datang. Tuan sakit ke? Dia kata, sakit ni mungkin aku dah tak lama dah. Aku akan pergi tinggalkan bumi ni, tinggalkan dunia ni. Lalu Salman pun tanya, tuan, ini rumah siapa? Ni rumah ke istana ke apa ni? Kata, ya, ni rumah aku. Rumah? Macam mana tuan punya rumah besar macam ni? Sedangkan aku tahu kamu ni paderi yang khidmat pada orang, collect duit orang. Tu dia ayat. Collect duit orang nak bantu orang. Dia kata collect duit bantu orang. Apa bantu orang? Aku collect duit untuk akulah. La ilaha illallah. Rupanya zaman Salman pun ada orang charity penipu. Dia kumpul, dia buat bangunan dia, dia buat rumah dia, dia buat istana dia. Jadi dia kata, lah, saya ingat saya tolong kutip duit apa ni semua, saya ingat untuk bagi orang. Dia kata, kalau bagi orang apa aku dapat? Untuk akulah. Oh, dia kata, sudah, tuan penipu punya. Dia kata, kalau macam ni aku akan cerita dengan orang. Dia kata, tak apalah, kau cerita pun aku dah nak pergi dah. Tengok, manusia sama macam tu. Dia boleh, kalau masih hidup jangan cerita. Nanti bila dia dah pergi, nanti kau cerita lah. Tapi ada orang, dia hidup ke dia tak ada kan, jangan cerita. Kalau boleh bersih, kalau boleh dia punya file dia putih. Ingat, di dunia boleh, di hari akhirat nanti dibuka semuanya. Baik. Tapi Salman ni, kalau kita ingat cerita Salman ni, dia keluar daripada keluarga dia buang dia terus. Keluarga dia buang terus. Lepas tu dia nak khidmat, dan ada pendapat mengatakan dia ini yatim piatu. Sebab tu dia berkhidmat dekat paderi-paderi. Cuma lepas dia kata, sebelum tuan nak pergi ke apa ke, aku nak minta satu je.
walaupun aku tahu kau tipu, tapi aku tak ada tempat lain. Aku sebatang kara. Siapa yang akan jaga aku lepas ni? Dia pun sebut orang padri yang kedua. Tu dia pergi padri lagi. Padri kedua. Padri ketiga, bila dia pergi padri ketiga, sama je. Semua tu penipu, semua tu scammer. Scammer. Semuanya kutip duit buat banglo, buat rumah sendiri. Jadi sampai yang ketiga, ni cerita dia. Sampai yang ketiga pun sama. Akhir, siapa lepas ni dah kau takkan jumpa lagi orang macam kami. Ada dalam kitab ni kitab Yahudi, kitab Kristian. Dia bukan Yahudi, Kristian, dia Nasrani. Dalam kitab menyebutkan akan datang seorang nabi yang berada di Mekah. Orangnya tidak akan menerima sedekah. Orangnya tidak akan menerima sedekah, menerima hadiah. Di antara dua bahunya ada tanda cop kenubuan, ada cop kenabian. Itu Nabi Muhammad. Lalu dia berkata, iya ke? Kau boleh pergi ke sana. Jadi dia pun pergilah. Dia pergi, dia sampaikan Mekah. Dia sampai kat Mekah. Lalu dia tanya, adakah yang namanya Muhammad? Oh, ada. Dia selalu dengan para sahabatnya. Sahabatnya selalu berkumpul dengan dia. Jadi dia pun tengok, dia dah, maknanya orang kata apa? Dia dah apa kata? Dah selidik, kan? Dah bersama, duduk sama. Jadi bila dia tengok, dia kata, macam mana nak tahu Muhammad tu? Dia kata, Muhammad ni kalau nak tahu, dia duduk ramai-ramai, dia akan lebih tinggi. Dia kalau duduk ramai-ramai, dia akan lebih tinggi. Bukan sebab tu. Itu mukjizat Allah berikan kepada Nabi SAW, ataupun khususiyah. Bukan mukjizat, kelebihan Nabi SAW. Nabi kalau berkumpul dengan sahabatnya, mesti Nabi lebih tinggi. Kalau Nabi berjalan, Nabi lebih tinggi. Itu Allah nampakkan kepada umatnya. Lalu dia tengok ada orang yang akan bawa makanan, bagi kepada Nabi. Jadi dia pun kata, aku nak bagi. Jadi bila dia bagi, Nabi pun nak ambil. Tapi sebelum Nabi ambil, Nabi kata, ni apa ni? Dia kata sedekah. Bila kata sedekah, Nabi tunjuk. Lepas tu dia kata, okey, itu tanda satu dah ada. Tanda kedua apa dia buat? Tanda kedua, dia masih tak tahu macam mana nak cakap tanda kenabian ada dekat dua bahu tu. Nak tahu macam mana? Dia datang lagi kali kedua. Datang jumpa Rasulullah SAW. Lalu Nabi tanya, ni apa? Sedekah. Lepas tu kali ketiga dia kata, tak boleh ni, macam mana nak buat ni? Lalu dia datang, dia pun depan Nabi. Lepas tu Nabi kata, dia jauh, tapi Nabi kata, sini. Ni apa? Dia kata, hadiah. Lepas tu dia kata, cuba tengok belakang ni. Nabi kata, tengok belakang ni. Lepas tu dia nampak, aku Muhammad bin Abdullah, akulah Nabi utusan Allah. Yang kamu cari itu adalah aku. Maka akhirnya Salman Al-Farsi berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan Nabi sebut, ni dengar ni. Salman Al-Farsi bukan ahli keluarga Nabi, tapi Rasulullah muliakan dia sampai Rasulullah kata, Salman minna ahlu baiti. Salman adalah daripadaku, daripada keluargaku. Sebab setianya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita lihat dalam hadis ni, Rasulullah SAW mengatakan, al-alimul ladzi ya'lamu wa la ya'malu mislul fatilah tudhi'u linnas wa tahriqu nafsaha. Orang alim yang berilmu tetapi tiada beramal, umpama sumbu pelita yang menerangi orang ramai dengan membakar diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, marartu lailata usriya bi birijalin taqridu shifahum bimaqarida min nar. Pada malam aku diisrakan, aku berlalu di sisi kaum lelaki yang digunting bibir-bibir mereka. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dalam perjalanan, Nabi tengok ada satu kaum, dia lidah dia terjelik, dia ambil gunting, dia gunting lidah dia, lalu tumbuh balik. Ambil gunting,
Dia gunting sedangkan dia tak nak gunting. Dia gunting sampai Nabi takut tengok keadaan. Kumpulan yang lidahnya terjelik menggunting lidahnya sendiri. Maka Nabi tanya, ya Jibril, man hadha? Wahai Jibril, siapa ini? Lalu Jibril kata, itu adalah umatmu yang di dunianya petah bercakap, petah menyampaikan ilmu. Bahkan dia itu digelar tuan guru, digelarkan syekh, digelarkan ustaz, digelarkan kiai. Maknanya seangkatan. Motivator. Hari ni ada orang motivator kata apa? Saya bukan ustaz. Habis apa beza ustaz dengan motivator? Habis yang disampaikan tu mengajak manusia kepada kebaikan. Kadang-kadang yang disampaikan tu ayat Quran, cuma dia tak baca ayat Quran, dia baca terjemah. Bukankah itu ilmu? Kenapa pula takut tak mengaku jadi ustaz? Sebab tak nak hukum hakam, tapi martabat dia tetap alim, martabat dia tetap menyampaikan ilmu. Maka dia sama, sama status. Cuma janganlah dia jadi ahli fatwa pula. Fatwa tak boleh lah, dia bukan ahli fatwa. Hatta ustaz pun bukan ahli fatwa, dia rujuk kepada hukum hakam, tapi dia bukan fatwa. Macam ada orang tanya, ustaz, apa hukum pukul kompang dalam surau? Hukum pukul kompang dalam masjid? Jawapan dia, ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang tak boleh, yang tak dibolehkan. Tapi adakah hukumnya sesat ke? Itu bukan Islam ke? Tak, Islam. Dalam riwayat, Rasulullah duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada anak jariah main kompang dekat belakang tabir masjid, sebab itu bilik Nabi. Okey, kalau saya tanya, rumah Nabi dengan belakang dinding Masjid Nabawi jauh ke dekat? Dekat. Maknanya kalau belakang ni orang pukul kompang, dengar tak dengar? Habis apa masalahnya? Masalahnya fatwa. Fatwa keluar daripada pejabat mufti, keluar kata tak boleh pukul kompang dalam masjid, kita akur. Itu fatwa. Tapi hukum jangan main. Hukum tak boleh kata ni sesat, ni tak ada dalam warid dalam Islam. Siapa kata tak ada? Ini riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabatku Sayyidina Hasan bin Sabit, letakkan dia berqasidah di dalam masjid. Siapa kata tak ada? Maka ini semua benda yang asas jangan ditukar. Benda yang cabang tak mengapa. Pada malam aku diisrakkan, aku berlalu di sisi kaum lelaki, maka aku bertanya, siapa kaum ini? Kami dahulu menyuruh orang berbuat kebaikan, namun kami tidak membuatnya, mencegah orang dari kejahatan, namun kami melakukannya. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Jangan berhenti mencela diri. Ni tadi mencela orang lain. Mencela diri boleh tak? To be continue. Tunggu episod seterusnya, pada masa waktu yang sama, kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampunan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Sebab cerita-cerita tabung, saya pun ada bawa tabung saya. Kalau ada siapa yang nak derma, hari ini ada QR code. Kita pun ada QR code. Ini untuk sekolah saya, Mahat Tafiz, sumbangan dana 3P, pendidikan, pembangunan, pengurusan, Mahat Tafiz Darul Muhibin. Siapa yang nak tahu, ada flyer saya letak sini, boleh tengok saya punya program pengajian ilmu Mahat Tafiz. Saya minta ampunan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.